Selamat pagi dan selamat sejahtera saya ucapkan. Saya Nistol Roisani memegang nomor matriks 07D 22F1054. Jadi kami akan membentangkan tajuk presentation kami, yaitu perpaduan di Malaysia. Secara definisi, perpaduan bermaksud satu proses yang menyatu padukan anggota masyarakat dalam sesebuah negara, misalnya melalui ideologi, identiti, atau nilai yang sama. Kita semua sedia maklum bahwa rakyat Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum seperti Melayu, Cina, India, Kadazan, Iban, dan banyak lagi. Kepelbagaian ini dahulunya terjadi selepas penjajahan British yang membawa masuk rakyat daripada negara luar ke tanah Melayu dan melaksanakan dasar pecah perintah yang mengasingkan kaum-kaum. Tetapi pada tanggal 31 Ogos 1957, rakyat Malaysia berjaya bersatu padu untuk membebaskan diri daripada penjajah dan mengecapi kemerdekaan. Oleh itu, mustahak untuk kita pelajari pentingnya perpaduan kaum di Malaysia. Selamat sejahtera, nama saya Christopher Makjunilo dengan bernomor matriks 07DII 22F1028. Pada umumnya, masyarakat menerima fakta bahwa konflik ekonomi merupakan salah satu faktor asas yang menimbulkan perasaan tidak puas hati dan saling mencurigai antara kaum. Terdapat beberapa cara untuk memupuk perpaduan kaum dari sudut ekonomi, antaranya ialah mengambil kira nisbah peratusan kaum agar mudah untuk menegakkan equality dan equity. Seterusnya, tanpa mengira kaum, kerajaan perlu menyediakan peruntukan yang lebih untuk kursus-kursus kemahiran bagi mengeluarkan golongan B40 daripada garis kemiskinan. Semua ini penting agar antara kaum tidak saling memandang sinis dan curiga antara satu sama yang lain. Selain itu, sebagai sebuah negara bermasyarakat majmuk, ada baiknya kita kembali kepada fitrah plurality, yaitu berkongsi ekonomi dalam acuan sesama warga negara Malaysia. Akhir sekali, pihak kerajaan khususnya perlulah berhati-hati menguruskan pengagihan kek ekonomi secara adil. Setiap mekanisme yang digunakan perlulah serasi dan sesuai untuk situasi masyarakat semasa agar nikmat itu terus panas sehingga ke petang. Tidak ada gunanya mengumumkan pelbagai peruntukan tetapi kemudiannya dimanipulasi oleh pihak tertentu hingga melahirkan ketidakpuashati dan prejudis antara kaum. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Farid Najwan bin Jamail, nomor matriks 07DII 22F1062. Ekonomi mampu memupuk perpaduan rakyat Malaysia yang berbilang bangsa melalui pergaulan antara kaum dan etnik, akan menarik minat pelancong asing untuk mengenali dengan lebih dekat lagi budaya masyarakat Malaysia yang berbeza kaum dan agama tetapi hidup harmoni di bawah satu bumbung. Ekonomi negara akan berkembang dengan kemasukan pelancong asing. Seterusnya, ekonomi dapat berkongsi ilmu antara satu sama lain dalam membangunkan negara. Pelabur dari luar negara juga akan berminat untuk melabur di Malaysia disebabkan perpaduan kaum. Ekonomi penting bagi merapatkan jurang perbezaan ekonomi pelbagai kaum melalui penemuan satu formulasi ekonomi, yaitu Dasar Ekonomi Baru DEP, yang diperkenalkan oleh Perdana Menteri Malaysia kedua Allahyarham Tun Abdul Razak pada tahun 1970. Beliau berjaya merangkai satu masalah membelenggu rakyat Malaysia yang mana pada masa itu kaum telah memusuhi kaum lain dalam peristiwa berdarah 13 Mei 1969. Impak positif dalam formulasi ini wujud semangat tolak ansur dalam kalangan rakyat dalam membasmi kemiskinan. Nama saya Muhammad Nur Izul Muhaimin bin Ahmad, nomor matriks 07DII 22F1044. Sebelum saya memulakan, saya ingin menerangkan maksud politik. Definisi politik. Politik ialah merupakan ilmu pengetahuan berkenaan cara-cara pemerintahan, dasar-dasar pemerintahan, dan lain-lain.
ilmu siasat dan ilmu kenegaraan. Segala sesuatu yang berkenaan pemerintahan sesebuah negara atau hubungannya dengan negara lain. Kelicikan, muslihat, tipu muslihat, berpolitik pula ditakrifkan sebagai mengambil bahagian dalam politik, menjalankan politik. Saya ambil daripada isu semasa yang terjadi di Kuala Lumpur. Sambutan perayaan yang diraihkan tanpa mengira latar belakang kaum dan agama di negara ini berjaya membina pemahaman dan rasa hormat dalam kalangan masyarakat majmuk di negara ini. Pemegang amanah Yayasan Satu Malaysia, Tan Sri Lim, berkata ia adalah kunci keamanan dan keharmonian dalam sebuah negara berbilang kaum dan agama, sekaligus menjadi asas kepada pembinaan negara dan berupaya mencapai semangat Satu Malaysia. Katanya, menghormati budaya dan agama etnik lain menjadi ciri kepada masyarakat berbilang kaum dan menjadi kewajiban setiap rakyat untuk terus mengekalkan tanggung jawab berkenaan menerusi amalan 5 prinsip rukun negara. Beliau berkata, perayaan tahunan seperti Aidil Fitri, Christmas, Deepavali dan Tahun Baru Cina adalah perayaan yang memanfaatkan semua kaum dari segi memupuk keharmonian, keamanan dan perpaduan. Rakyat Malaysia harus berasa berbangga kerana dapat meraihkan pelbagai perayaan dalam negara aman dan damai. Sejak merdeka, tugas yang penting bagi setiap rakyat adalah menyumbang ke arah perpaduan negara serta berusaha meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan sosial negara kita. Perpaduan adalah kunci kepada kejayaan negara. Oleh itu, rakyat perlu menggunakan setiap peluang yang ada untuk mengukuhkan semangat perpaduan melalui pelbagai aktiviti yang membabitkan semua kaum. Katanya dalam pernyataan hari ini, Lam Tai berkata, rakyat Malaysia harus komited untuk menjamin keharmonian, keamanan dan perpaduan negara. Malah usaha gigi harus berterusan bagi menggalakkan budaya keharmonian, perpaduan dan kesejahteraan negara. Ini adalah salah satu perayaan yang diadakan di negara Malaysia yang berbilang kaum. Perayaan ini dipanggil atau digelar Hari Raya Cina. Anda dapat melihat melalui gambar atau video di atas perayaan ini mempunyai suasana yang sangat meriah. Perayaan ini mampu memupuk semangat perpaduan dalam kalangan penduduk negara Malaysia. Ada juga pelbagai perayaan yang diadakan di negara Malaysia. Sebagai contoh dapat dilihat melalui video tersebut, salah satunya Hari Christmas, Deepavali, Hari Raya Aidil Fitri. Itu sahaja daripada saya. Saya akan memberikan bahagian seterusnya kepada pemberita lain. Selamat sejahtera kepada semua penonton. Saya Christiar Christopher bernomor matriks 07DI22F1072. Isu tersebut juga dapat memupuk perpaduan melalui sosial masyarakat. Hal ini kerana terdapat banyak upacara yang diraihkan di Malaysia seperti perayaan-perayaan khas dari pelbagai kaum. Contohnya Hari Raya Aidil Fitri, Tahun Baru Cina, Deepavali dan Keamatan. Jika semua perayaan disambut oleh semua kaum, interaksi antara kaum akan lebih kerap berlaku dan hubungan antara kaum akan menjadi lebih erat. Di Malaysia, kerajaan telah menjayakan konsep rumah terbuka di mana setiap perayaan akan diadakan majlis melawat rumah orang yang menyambut perayaan tersebut. Melalui sambutan bersama perayaan-perayaan ini, wujudlah interaksi antara kaum. Melalui interaksi dan suasana di upacara pada hari perayaan tersebut, setiap etnik dapat meningkatkan pemahaman mereka tentang budaya kaum lain. Pemahaman ini penting agar masyarakat lebih faham dengan tindakan seseorang yang datang daripada etnik lain. Walau tetapi, mengekalkan keharmonian dalam pelbagai perbezaan akan menjadi susah tanpa kefahaman. Maka, perayaan sangat memainkan peranan dalam meningkatkan kefahaman tentang budaya dan agama etnik lain di Malaysia. Dapat dilihat di Malaysia, bukan sahaja etnik Melayu Islam yang merayakan Hari Raya Aidil Fitri, malah terdapat juga orang Cina dan India turut memeriahkan lagi sambutan perayaan tersebut. Pada hari Deepavali, orang Melayu dan Cina juga tidak melepaskan peluang melihat kecantikan seni kolam. Begitu juga pada Tahun Baru Cina, terdapat juga orang Melayu dan India yang turut menyertai upacara perayaan tersebut. Dengan ini, sebagai rakyat Malaysia yang terkenal dengan masyarakat berbilang kaum, wajarlah kita sentiasa berganding bahu untuk memeriahkan perayaan-perayaan yang disambut oleh kaum lain, agar persahabatan kita bersama rakyat Malaysia bagai isi dengan kuku. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Zulizan bin Hasan bernomor matriks 07DII22F1026 akan menyampaikan penutup bagi berita ini.
sebagai kesimpulan bagi setiap isi yang telah disampaikan sebentar tadi, kami mendapati bahwa daripada segi ekonomi, kemiskinan masyarakat berbilang kaum ditekankan keadilan terhadap keuangan di negara. Selain itu, sumbangan daripada pelancong-pelancong luar negara untuk mengambil pengalaman perayaan di dalam negara. Daripada segi politik, masyarakat harus memainkan peranan dalam menghormati budaya dan agama etnik lain agar dapat memupuk keharmonian, keamanan, dan perpaduan negara. Daripada segi sosial, interaksi di antara masyarakat yang berbilang kaum akan meningkat. Oleh itu, merapatkan lagi hubungan silaturahim di antara kaum yang berbeza. Hal ini juga dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap kaum yang lain. Konklusinya, isu semasa di Malaysia yaitu perayaan mempunyai banyak kebaikan yang dapat meningkatkan perpaduan rakyat di negara kita. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.